Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording in progress. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat bersama-sama sekali lagi berhimpun dalam kuliah Zoom ini untuk kita sambung sedikit hadis ataupun hadis-hadis hukum yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi dalam kitab dia Umdatu Al-Ahkam. Insya-Allah, hari ini kita nak sambung balik perbincangan kita. Kita telah selesai dalam kuliah yang lepas membicarakan berkenaan dengan sujud sahwi. Yang mana sujud sahwi ini kita telah pun bincang panjang dalam dua kuliah kita, yang mana kita telah pun hurai secara terperinci berkaitan dengan perkara berkenaan. Cuma ada satu benda yang kita tertinggal, iaitu orang yang tertinggal sunat ab'ad. Orang yang tertinggal sunat ab'ad memang disyariatkan dia untuk melakukan sujud sahwi. Dan orang yang meninggalkan ataupun orang yang syak dalam salat dia memang disyariatkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Tetapi bagaimana orang yang tertinggal rukun? Orang yang tertinggal rukun ni ada beberapa keadaan di sisi para ulama. Ada beberapa keadaan. Okey, keadaan yang pertama, kalau yang dia tinggalkan itu, dia terlupa itu adalah takbiratul ihram. Dia salat tapi dia lupa takbiratul ihram. Dia masuk-masuk, dia terus baca doa iftitah, lepas tu dia baca Fatihah, dia baca surah, lepas tu dia rukuk, dia iktidal, dia sujud sebanyak 4 rakaat. Setelah selesai 4 rakaat baru dia tersedar, saya lupa takbiratul ihram. Maka dalam keadaan begitu, solatnya yang 4 rakaat itu tidak dikira sebagai sah. Demikian yang disebut oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Yang mana kata Imam Syafi'i ketika membahaskan tentang puasa, kata Imam Syafi'i puasa ni bukan seperti salat. Yang mana salat ni tidak bermula melainkan dengan lafaz. Walaupun ada sebahagian ulama mazhab Syafi'i seperti Az-Zubairi, dia menganggap lafaz yang dimaksudkan oleh Imam Syafi'i itu adalah lafaz niat, lalu dia mewajibkan lafaz niat ke atas orang yang nak salat. Tapi pandangan ini pandangan yang tidak tepat, dikritik oleh Imam Nawawi rahimahullah dengan mengatakan dia tersilap faham. Yang dimaksudkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, yang mana Imam Syafi'i mengatakan salat itu tidak bermula melainkan dengan lafaz, yang dimaksudkan dengan lafaz itu ialah takbiratul ihram. Puasa dia berbeza. Puasa, nak masuk puasa hanya dengan niat. Dia tak perlu ada lafaz-lafaz tertentu. Seseorang yang berniat bermula daripada terbitnya fajar untuk berpuasa, maka puasanya dikira telah bermula bila fajar masuk. Berbeza dengan orang yang nak salat. Orang yang nak salat, dia tidak boleh memulakan salatnya melainkan dengan memulakan salat itu dengan lafaz Allahu Akbar, iaitu takbiratul ihram. Sesiapa yang meninggalkan takbiratul ihram, sama ada secara sengaja ataupun terlupa, maka salat yang dilaksanakan tanpa takbiratul ihram itu tidak boleh dianggap sah.
maka dia perlu mengulangi solat tersebut dengan menyebut takbiratul ihram dengan betul dan dengan sempurna. Itu keadaan yang pertama. Ya. Keadaan yang kedua, ya, sesiapa yang ya, sekejap. Keadaan yang kedua ialah sesiapa yang meninggalkan rukun seperti satu sujud ataupun satu rukuk secara lupa, kemudian dia teringat, ya, dia teringat pada rakaat berikutnya, maka dia wajib untuk kembali ke keadaan asal di mana dia terlupa tu untuk dia laksanakan semula rukun yang ditinggalkan. Ini kalau dia belum sampai pada rakaat kedua pada rukun yang sama. Contohlah, masa rakaat yang pertama dia terlupa rukun. Jadi dia terus sujud 2 kali, lepas tu bangun rakaat yang kedua. Jadi bila dia bangun rakaat yang kedua, baru dia teringat dia lupa rukuk, dia kena kembali ke rukuk balik. Sebab apa? Sebab sujud yang dia laksanakan pada rakaat yang pertama itu dianggap tidak sah. Sebab apa tak sah? Kerana sujud dianggap sah setelah i'tidal sempurna. Sujud pertama tu, untuk rakaat pertama tu dianggap sah apabila i'tidal dan rukuk sah. I'tidal tu sah. I'tidal sah bila rukuk tu sah. Rukuk sah bila berdiri tadi sah. Dia tertib. Dalam salat ni dia ada tertib dia. Jadi bila mana dia sujud 2 kali tanpa dia rukuk, tanpa dia i'tidal, menyebabkan sujud yang berlaku pada rakaat yang pertama tu tak sah kerana bukan pada tempat dia. Jadi dia perlu kembali. Kalau dia teringat waktu dia sujud, dia kena bangun balik, rukuk balik. Kerana rukuk sujud yang dilaksanakan itu tidak sah. Kecuali kalau pada rakaat kedua tu dia dah sampai pada rukuk juga, maka dia tak perlu kembali. Dia tak perlu kembali, dia hanya perlu ingat, dia hanya perlu tahu rukuk pada rakaat kedua itulah sebenarnya rukuk rakaat pertama. Nanti di hujung dia kena tambah satu lagi. Ya, baik. Maka sebab itu kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah, dia kata apa? Dia kata jika dia ingat yang dia tertinggal satu rukun sebelum dia sampai pada tempat rukun tersebut pada rakaat berikutnya, maka dia wajib untuk kembali ke rukun tersebut. Macam saya sebut tadi, dia terlupa rukuk, dia teringat waktu sujud, maka dia kena bangun balik, rukuk balik. Dia kena bangun, dia kena rukuk. Sebab dia belum sampai ke rukuk pada rakaat kedua. Tapi kalau dia dah sampai, baru dia teringat, dia dah sampai rukuk rakaat kedua baru teringat, maka dia tak perlu kembali dah sebab mana rukuk dah. Maka rukuk yang pertama itu, rukuk yang pada rakaat kedua tu, itu sebenarnya untuk rakaat yang pertama, dia kena tambah lagi pada rakaat yang berikutnya. Dia tambah pada rakaat berikutnya. Baik. Okey. Itu perbahasan yang kita terlupa nak bincang pada kuliah yang sebelum ini. Okey, kita masuk pada bab yang baru. Bab lalu di hadapan orang yang sedang salat. Bab lalu di hadapan orang yang sedang salat. Kata Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi, bab al-murur baina yadayil musalli. Bab lalu di hadapan orang yang sedang salat. Kata Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, an Abi Juhaim ibn al-Harith ibn Sammat al-Ansari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law ya'lamu al-marru bayna yaday al-musalli madha alayhi min al-ithm lakana an yaqifa 40 khayran lahu min an yamurra bayna yadayhi. Qala Abu Nadhr la adri qala 40 yawman aw shahran aw sanatan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang mana maksud hadis ni daripada Abu Juhaim Ibn al-Harith Ibn Sammah al-Ansari radhiyallahu anhu, dia berkata,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Lau ya'lamul marru baina yadayil musalli. Kalaulah orang yang kalaulah orang yang lalu di hadapan orang bersalat itu tahu madza alaihi minal ithm, apa yang menunggu dia daripada dosa. Maksud Nabi kata, kalaulah orang yang lalu depan orang yang salat ni tahu dosa dia bila dia lalu depan orang yang salat, lakana ayyaqifa arba'in, dah pastilah kalau dia berdiri, berhenti daripada dia lalu depan orang yang salat, dia tunggu daripada nak lalu, dia tunggu orang tu habis arba'in, selama 40, khairan lahu, lebih baik untuk dia, min ayyamurra baina yaday, lebih baik untuk dia daripada dia lalu di depan orang yang salat. Kata Abu Nadar, salah seorang daripada perawi ni, dia kata, la adri, aku tak tahu 40 yang disebutkan oleh perawi ini adakah 40 hari ataupun 40 bulan ataupun 40 tahun. Tetapi di sana ada riwayat yang lain yang menyebutkan arba'ina kharifa, 40 tahun. Ya, 40 tahun. Jadi ini disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, larangan untuk seseorang itu lalu di hadapan orang yang sedang bersolat. Okey. Kita nak bincang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan lau ya'lamul ma, kalaulah orang yang lalu di depan orang yang salat tu tahu dosa dia. Nabi sebut kalau. Bukankah dalam hadis yang lain Nabi SAW larang kita sebut kalau? Kalau yang dilarang di dalam hadis itu adalah kalau yang bermaksud untuk mempertikaikan takdir. Itu yang dilarang. Kalau yang digunakan untuk mempertikaikan takdir Allah, yang itu dilarang. Tapi kalau yang digunakan untuk memberikan satu gambaran, memberikan satu keadaan, kalau kau buat macam ni, inilah dia punya balasan. Kalau kau buat dosa, nerakalah tempatnya. Dosa tersebut membawa ke neraka. Walaupun aku taklah kata kau wajib ahli neraka, tak. Kerana itu bukan hak kita. Tapi kalau kau buat dosa, dosa ni membawa ke neraka. Kalau untuk menunjukkan keadaan, yang tu tidak menjadi masalah. Inilah yang disebutkan oleh Nabi SAW. Kalau ni menunjukkan keadaan. Kalau orang yang nak lalu di hadapan orang yang salat tu tahu dosa yang dia bakal tanggung, dia duduk 40 tahun, lebih baik daripada dia lalu. Dia tahu. Okey. Kita tengok pada perbahasan berkaitan dengan hadis ni. Okey. Bila disebut orang yang lalu di hadapan orang yang salat, maka orang yang berdiri, orang yang duduk dan orang yang tidur tak masuk lah. Sebab orang yang lalu saja. Jadi katalah satu orang dia berdiri, belakang dia ada orang salat. Yang mana orang salat tu memang salat belakang dia betul-betul. Yang tu tak jadi masalah. Ataupun orang tu sedang duduk, tiba-tiba ada orang, dia duduk dalam masjid tengah iktikaf, tiba-tiba ada orang salat belakang dia. Yang ni pun tak termasuklah dalam hadis ni. Sebab hadis ni kata al-mar, orang yang sedang lalu. Maksudnya orang yang melalui, dia melintas. Dia melintas depan orang salat. Ini perbahasan yang kita nak bincang. Baina yadayil musalli, dalam hadis tersebut di depan dia, maksud dekat, berhampiran. Bila disebut baina yaday, maksudnya di hadapan tangannya, di antara kedua tangan orang yang salat, depan, dekat. Kalau orang yang salat tu salat di saf yang kelima, dia lalu di saf yang pertama tu, dekat dinding depan masjid tu, yang tu tak ada masalah. Walaupun dikira dari sudut bahasa depanlah juga, tapi depan tu depan yang jauh, bukan depan yang berdekatan dengan orang yang salat itu. Ya, baik. Kita tengok perbincangan para ulama. Okey.
Ibn Abdul Bar, seorang ulama dalam mazhab Maliki, dia mengatakan, dia kata apa? La khilafa bainal ulama fi karahiyatil mururi baina yadayil musalli li kulli ahad. Dia kata tidak ada khilaf di kalangan para ulama pada karahiyatil murur, pada kemakruhan lalu di hadapan orang yang sedang salat bagi setiap seseorang. Semua orang tak boleh lalu depan orang salat. Wa yakrahuna lil musallina aidan ay yada'a ahadan yamurra baina yadayhi ahadan yamurru baina yadayhi wa alayhi indahum ay yadfa'ahu juhdahu ma lam yakhruj ila haddin min al-amal yufsidu bihi ala nafsihi salatahu. Dia kata bahkan para ulama juga tak apa suka bagi orang yang salat ni untuk dia biarkan orang lalu di hadapan dia. Bahkan bagi mereka, bagi ulama, hendaklah orang yang salat tu tahan orang yang nak lalu di hadapan dia semampu mungkin dia. Semampu mungkin dia. Selagi mana tidak membawa kepada selagi mana orang yang tahan, orang yang salat dia tahan tu tidak membawa kepada perbuatan yang boleh merosakkan salatnya. Tak perlulah sampai dia tolak tu pergerakan terlalu banyak sampai nak bersilap buka silap pulut pula. Itu batal salat lah, sebab silap pulut ni banyak gerakan dia, dengan kepala-kepala beroyang lagi, dengan tangan dengan kaki duk terajang lagi, tak perlu. Itu tak boleh lah kerana membatalkan salat. Tapi jangan dia biarkan orang lalu di hadapan dia. Okey, baik. Itu kata Ibn Abdul Bar. Kata Ibn Hazmin. Ibn Hazmin ni seorang ulama daripada Andalus. Dia bermazhab Zahiri. Dia kata apa? Ittafaqu ala karahatil mururi bainal musalli wa sutratihi wa anna fa'ila dhalika athim. Ulama bersepakat mengatakan karahah ni pada perkataan makruh lah. Makruhnya lalu di hadapan orang yang salat. Dan sutrah. Sutrah ni ialah penghadang yang diletakkan oleh orang yang salat di hadapan dia untuk bagi tahu kat orang lain, ni ruang aku salat dan sujud. Jangan lalu buat kawasan ni. Kita akan bincang nanti dalam bab akan datang insya-Allah. Kalau sempat hari ni kita akan bincang juga. Cuma Ibn Hazmin kata tak boleh lalu lah. Ulama sepakat mengatakan tidak boleh lalu di hadapan orang yang salat dan sutrah dia di antara tu jangan lalu. Dia kata makruh. Wa anna fa'ila dhalika asim. Dan pembuat ataupun pelakunya, orang yang lalu di hadapan orang yang salat ni, asim, sedang melakukan dosa. Maksudnya berdosa lah orang yang buat tu. Tadi kata makruh, hak ni kata dosa pula. Okey. Ibn Rajab kata, wa hadha kulluhu yadul ala tahrimil mururi baina yadayil musalli wa huwa sahih inda ashabina wal muhaqqiqun min ashabi Syafi'i wa ta'ifatu minhum wa min ashabina atlaqul karaha wa kadzalika atlaqaha ghairuhum min ahli al-'ilm minhum Ibn Abdul Bar wa ghairuhu wa hakahu Tirmidzi an ahli al-'ilm wa qad humila itlaqu haula'i lil karahah 'ala at-tahrim. Dia kata semua ni dibincang berkenaan dengan hadis-hadis yang larang lalu depan orang yang salat ni. Berajab kata lepas dia bawa semua dalil-dalil tu, dia kata semua dalil-dalil ni menunjukkan bahawasanya haram lalu depan orang yang salat. Dan inilah pandangan yang sahih di sisi ulama-ulama kita. Ulama-ulama kita ni ulama siapa? Ulama mazhab Hanbali. Kerana Ibn Rajab ni dia Hanbali. Wal muhaqqiqina min ashabi Syafi'i. Ya. Dan ulama-ulama yang tahqiq dalam mazhab Syafi'i. Wa ta'ifatun minhum, dan ada sebahagian ulama mazhab Syafi'i dan ada juga sebahagian daripada ulama mazhab kita itu Hanbali, atlaqul karaha, menyebutkan ia makruh. Wa kadzalika atlaqaha ghairuhum min ahli al-ilm. Ada juga sebahagian daripada ulama lain yang mengatakan ia makruh. Antaranya Ibn Abdul Bar dan selainnya. Kan kita baca Ibn Abdul Bar tu, Ibn Abdul Bar tadi pun disebut karahah. Disebut karahiyah. Ibn Hazmin sebut karahah, menunjukkan macam-macam seolah-olah makruh. Tapi Ibn Hazmin bila sebut makruh dia sebut ada dosa. Macam bukan makruh biasalah.
Sebab makruh, buat tak berdosa, tinggal dapat pahala. Itu kita faham. Tapi dia orang sebut karaha, Ibn Hazmin sebut karaha, tapi dia sebut dosa. Macam mana tu? Kata Ibn Abdul Bar, dia kata, Tirmizi juga mengatakan pandangan makruh ini juga daripada sebahagian ahli ilmu. Lalu dianggap, diterjemahkan ataupun ditafsirkan, ulama yang kata makruh itu sebenarnya makruh tahrim. Makruh yang membawa kepada tahrim, yang membawa kepada haram. Fa inna mutaqaddimil ulama, kerana ulama-ulama yang awal kanu yasta'miluna dhalika kathiran, mereka banyak guna perkataan karahah untuk perkara yang haram. Wa qad haka Ibn Hazm fi kitab al-ijma' al-ittifaq ala anna al-mar bainal musalli wa sutratihi athim. Sebab itu Ibn Hazm sebut dalam kitab ijma', mereka bersetuju, bersepakat mengatakan orang yang lalu di hadapan orang yang salat dan sutrahnya berdosa. Jadi sebenarnya ia adalah satu dosa. Sebab berdosa tidak berlaku melainkan pada perkara yang haram. Kalau benda tu makruh saja, di sudut makruh di sisi ulama terkemudian, dia tak berdosa. Tapi bila disebut berdosa, maka perbuatan tu bukan makruh lah. Perbuatan tu adalah haram. Bahkan sebahagian ahli ilmu menganggap ia termasuk dalam dosa-dosa besar. Sebab itu Al-Hafiz Ibn Hajar dia kata apa? Nampak hadis ni macam termasuk dalam dosa besar. Bahkan Al-Imam Syaukani menyebutkan, dia kata, wal hadis yadullu ala anna al-murud baina yaday al-musalli min al-kaba'ir al-mujibah lin-nar. Wa zahiruhu adamul farq baina salatil fariḍah wan nafilah. Kata Imam Syaukani, hadis ini menunjukkan bahawasanya lalu di hadapan orang yang salat termasuk dalam dosa-dosa besar yang boleh membawa ke neraka. Dan zahir hadis ni tak membezakan di antara salat fardu ke salat sunat. So kita kena hati-hati. Sebab itu Nabi sebut dalam hadis tadi, kalau dia duduk berdiri depan tu, tak lalu depan orang salat 40. Kan? Ada di sebagai riwayat kata 40 tahun dia duduk. Dia sanggup. Sebab dosanya besar. Sanggup duduk 40 tahun pun tak apa. Kerana dosanya begitu besar. Okey. Hukum lalu di hadapan orang yang salat jika dia tidak ada sutrah. Saya sebut tadi sutrah ni apa? Sutrah ni ialah sesuatu yang diletakkan oleh orang yang salat di hadapannya ketika dia salat untuk memberi isyarat kepada orang lain, ini ruang aku salat dan sujud aku. Jangan ganggu. Tapi dalam hadis, Nabi suruh ambil sutrah bagi orang yang nak salat ni. Cuma katalah satu orang ni dia tak ambil sutrah. Apa hukum lalu di hadapan dia waktu dia salat? Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama kata, jika tidak ada sutrah di antara orang yang salat itu dengan kiblat, ataupun sutrah itu terlalu jauh sangat, ia tetap dilarang. Ia tetap haram juga lalu depannya. Ini adalah pandangan yang sahih menurut mazhab Hanbali. Okey. Manakala pendapat yang kedua kata, tak. Kalau dia tak ambil sutrah, dia tak letak apa-apa sutrah, lalu depan dia tu makruh. Ia tidak sampai kepada haram. Ni pendapat mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah dan juga pandangan yang kedua dalam mazhab Hanbali. Ya. Tapi pandangan yang tepat dari sudut zahir hadis ialah pandangan yang pertama lah. Walaupun dia tak letak apa-apa sutrah depan dia, tetap dilarang. Sebab apa? Sebab Ibn Rajab kata dalam hadis, dia kata wafil hadis dalilun ala tahrimil mururi baina yadayil musalli sawa'un kana yusalli ila sutrah aw lam yakun. Hadis ini mutlak. Dia tak bezakan di antara orang tu solat ada sutrah ataupun tak ada sutrah. Selagi mana orang tu solat, jangan lalu depan dia. Lalu tempat lain. Jangan lalu depan dia. Yang berdekatan dengan dia, jangan. Kerana dia sedang melaksanakan salat. Okey. Kalau dia letak sutrah, clear, memang tak boleh lalu depan dia. Kalau dia tak letak sutrah, pun sama, tak boleh lalu depan dia menurut pandangan yang sahih. Haram juga. Pandangan yang kata makruh pun dia orang tak galak kan lah. Walaupun tak letak sutrah. Tapi timbul satu persoalan. Kalau dia tak letak sutrah, sampai mana
yang kita tak boleh lalu ni. Kalau dah kata dia salat di saf yang ke-10 masjid, bolehkah kita lalu di saf yang pertama contoh? Jauh sangat tu. Tapi dia tak letak sutra, kita mana nak tahu? Okey. Kata Ibn Rajab, dia kata wa fi qadri al-qurb alladhi yamna'u al-murura fihi wajhan li ashabina. Ibn Rajab kata ada dua pandangan di sisi ulama mazhab Hambali bagi yang dimaksudkan dengan tak boleh lalu berdekatan dengan dia di hadapan dan berdekatan. Ya. Ada yang kata tak boleh lalu kawasan sepanjang 3 hasta. Maksud dia tak letak sutra, kita jangan lalu depan dia sekadar 3 hasta. Hasta ni satu panjang lengan kita lah. Kan? Hasta. 3 hasta. Kita kira lah daripada kaki dia tu 3 hasta. Itu ruang dia. Jangan lalu kawasan tu. Lalu lepas daripada tu. Depan tu lagi. Lepas daripada 3 hasta. Daripada kaki dia. Sebab tu dia kata annahu mahdudun bi thalathati azru'. 3 hasta. Li'annaha muntahal masnun fi wad'i sutrah. Kerana itulah jarak yang disunatkan, yang disebut di dalam hadis, itu jarak yang paling panjang. 3 hasta. Jarak yang paling panjang lah yang disebutkan di dalam hadis. Okey. Itu pendapat yang pertama lah. Okey. Pendapat yang kedua, dia kata hak dia ialah kalau orang yang salat tu bergerak untuk menghalang orang tu, solat dia tak betul. Kalau ikut mazhab Syafi'i, dia kata jangan lebih 3 langkah kan. 2 langkah lah. Dia boleh tahan. Dia kata itu kadar dia. Ya? Baik. Kalau lebih pada tu, kita boleh lalu. Sebab dia tak boleh nak bergerak, nak halang kita. Tapi, wallahu ta'ala a'lam, dalam isu ni, nampak macam pandangan Hambali itu lebih praktikal lah 3 hasta. Kerana itu juga disebut di dalam beberapa riwayat. Okey. Kalaulah kata dia salat di tempat yang mana orang nak lalu, dia pergi solat pula kat situ. Okey. Tengok. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menukilkan daripada Qadhi Iyad. Qadhi Iyad kata, "Wattafaqu ala anna hadha kullahu liman lam yufarrit fi salatihi bal ihtat wa salla ila sutra aw fi makanin ya'man murura baina yadayhi." Dia kata sepakat para ulama, ini semua hukum ni yang tak boleh lalu ni bagi orang yang tak cuai lah dalam solat dia, bahkan dia berhati-hati dan dia solat pun menghadap sutrah tu, ataupun dia solat di tempat yang orang tak perlu lalu depan dia pun. Menunjukkan apa? Kalau dia solat di tempat yang orang perlu lalu, dia solat kat situ, hukum ni macam kita boleh bincang panjang. Al-Imam Al-Qurtubi kata, ya? Kata Al-Imam Al-Qurtubi, fa in kana baina yaday al-musalli sutrah, kalau dia ni ada letak sutrah, ikhtassal al-mar bil ithm, maka dosa lalu tu untuk orang yang lalu. Orang yang lalu tu berdosa. Wa illam yakunil musalli fi mawdi' ya'manul min la ya'man wa illam yakun al-musalli fi mawdi'in ya'man min al-mururi alaih ishtaraka fil ithm. Kata Imam Qurtubi, kalaulah kata orang yang salat tu dia berada di tempat yang orang memang nak lalu, tapi dia pergi salat kat situ, jadi orang yang lalu pun dosa, orang yang salat tu pun dosa. Itu kata Qurtubi lah. Ibn Rajab kata, tengok apa kata Ibn Rajab, fa amma man waqafa fi majazin nas alladhi laysa lahum tariqun ghayruhu wa salla fala ithma fil mururi baina yadayhi sarraha bihi ashabuna wa ghayruhum li'annahu mufarritun bidzalik wala hurmata lahu. Maksud dia kata, sesiapa yang sekejap, mana tadi perkataan Ibn Rajab tadi dia hilang.
Okey, ada dia. Okey. Kata Ibn Rajab, sesiapa yang berdiri di tempat laluan manusia, allazi laisa lahum tariqun ghairuhu, yang mana tak ada jalan lain dah untuk orang lain lalu. Dia pergi salat kat situ, wasalla, dia berdiri kat situ, lepas tu dia salat. Maka tidak ada dosa bagi orang yang lalu di hadapan dia. Inilah yang disebut oleh ulama kita dalam mazhab Hanbali dan selain mereka. Li'annahu mufarrid bidzalik. Kerana dia telah cuai dalam solat dia. Dia pergi pilih tempat yang orang nak lalu sungguh. Wala hurmata lahu. Dan tidak ada penghormatan bagi solat dia itu. Kita tak boleh lalu penghormatan solat ni sebab solat ni ada penghormatan dia. Dia sedang bermunajat dengan Tuhan dia. Tapi dia tu sendiri bila salat tempat laluan orang yang mana orang lain tak ada laluan dah melainkan laluan tu saja. Dia pergi solat kat situ. Dia pergi solat kat situ. Orang nak lalu. Kan? Jadi kalau orang lalu depan dia, orang tak ada dosa. Orang tak berdosa lah sebab orang terpaksa lalu. Okey. Ibnu Hajar kata Ibnu Hajar, wa zahirul hadis yadullu ala man'il mururi mutlaqah walau lam yajid maslaka bal yaqif hatta yafrugha al-musalli min salati. Ibnu Hajar kata zahir hadis ni menunjukkan memang tak boleh lalu depan dia secara mutlak. Kalau tak ada jalan lain pun tunggulah sehingga orang yang salat tu selesai. Nampak zahir hadis ni lebih selamatlah. Kalau tengok memang itu laluan orang, kita boleh tunggu, maka kita tunggu. Tapi kalau ada darurat sangat dah menyebabkan memang kita terpaksa lalu dah, tak ada pilihan lain dah, maka insya-Allah kita tak berdosa lah. Tapi kalau kita boleh tunggu, kita tunggu. Lepas dia bagi salam, kita nasihat dia sikit. Lain kali jangan lalu kat laluan orang ni, jangan salat duk kat laluan orang ni. Kerana orang lain nak lalu, pergi tempat lain. Kan bahkan beberapa orang di kalangan ulama-ulama semasa hari ni ada juga yang memberikan fatwa untuk di Masjidil Haram yang mana kawasannya terlalu zahmah, terlalu sibuk, yang mana kalau kita tak lalu depan orang salat ni, orang mungkin tolak kita dan mungkin membahayakan sebab keadaan sangat dahsyat. Umpamanya dia pergi salat betul-betul tempat orang tawaf, mataf. Tempat tawaf tu dia pergi salat. Orang tengah tawaf ni. Kalau kita tak lalu depan dia, kita bahaya. Orang tolak kita, mungkin kita jatuh, mungkin boleh mati pun. Dan dalam keadaan tu, kita boleh lalu insya-Allah. Al-masyaqqah tajlibu taysir, dalam kaedah menyebutkan kesusahan akan menarik kemudahan. Maksudnya Islam bagi keringanan insya-Allah. Okey. Hadis yang berikutnya hadis 109. Kata Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza shalla ahadukum ila shay'in yasturuhu minan nas fa arada ahadun ay yajtaza baina yadayhi falyadfa'hu fa in aba falyuqatilhu fa innama huwa syaitan. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis ni hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maksud hadis ni ialah daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma, katanya saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum ila syai'in yasturu." Apabila salah seorang daripada kamu salat dan dia salat tu menghadap sutrah supaya manusia tak lalu. Dia salat, kata Nabi, dia letak sutrah depan dia supaya orang tak lalu antara kawasan dia salat tu dengan sutrah tu. Dia letak dah sutrah siap-siap. Tiba-tiba fa'arada ahadun, tiba-tiba ada satu orang dia ingin lalu di kawasan orang yang salat tu dengan sutrah dia tu, falyadfa'hu, hendaklah dia tolak, dia tahan, jangan bagi lalu depan dia. Fa in aba, kalau dia berkerah, falyuqatilhu, hendaklah dia betul-betul tahan sungguh, kerah lagi. Falyuqatilhu, bukan masuk perang. Sebahagian daripada orang kita kadang dia salah faham, dia ingat bila sebut qatala saja masuk perang, kat senjata tembak bunuh.
Perang bukan bunuh. Qatala bukan maksud bunuh saja, tak. Bukan Nabi suruh bunuh lah hadis ni. Nabi suruh tahan. Nabi suruh lagi kuat bertahan. Sebab dia nak lalu, jangan bagi dia lalu. Kalau dia nak juga lalu, jangan bagi lalu. Pertahan. Sebab dia mulakan, kita pertahan. Tu bila sebut berkenaan dengan perkataan qital ni, perkataan dengan falyuqatil ni, kan, ada orang disalah faham berkenaan dengan hadis 40 apa semua ni. Saya huraikan, saya kata Islam dia bukan suruh umat dia bunuh orang lain tanpa sebab. Tak. Islam tak mulakan serangan, melainkan orang lain yang mulakan serangan pada Islam. Islam mempertahan dan membalas serangan tu. Kerana Islam ni adalah agama yang bersifat realistik. Kita tak disuruh untuk bunuh orang tiba-tiba. Kita tak disuruh untuk bunuh orang. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Quran, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Sekali-kali Tuhan tidak melarang kamu untuk buat kebaikan dan melakukan keadilan kepada orang-orang bukan Islam yang tidak memerangi kamu dalam agama dan tidak menghalau kamu keluar daripada kampung halaman kamu. Maksudnya siapa yang Muslim, yang sebenar-benar Muslim, dia tak boleh pergi tengok jiran dia bukan Islam, dia pergi bakar rumah jiran dia, tak boleh. Bahkan termasuk dalam perkara yang disuruh oleh agama ialah memuliakan jiran. Tak dispesifikkan jiran tu mesti jiran Muslim, tak disebut. Falyukrim jarahu, muliakan jiran dia. Tiba-tiba ada hadis Nabi SAW kata, umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Dia faham, oh Nabi mulakan perang. Habis tu yang dekat Madinah tu ada Yahudi. Eloknya Nabi buat perjanjian dengan Yahudi. Ya, Nabi perang dengan orang Yahudi akhirnya, tapi bukan sebab Nabi yang mulakan, tapi orang Yahudi yang langgar perjanjian. Nabi perang dengan orang Quraisy betul, tapi bukan Nabi yang mulakan. Orang Quraisy yang mulakan permusuhan dengan Nabi SAW. Membunuh sahabat-sahabat Nabi SAW. Membawa tentera nak menyerang Nabi SAW. Maka kita kena faham, bila disebut aku diperintahkan untuk memerangi manusia, maksudnya memerangi manusia yang berperang denganku, yang mulakan peperangan denganku. Kita ada, kerajaan kita ada Kementerian Pertahanan, ada tentera siap berlatih untuk berperang. Ada yang main parachute, latihan menembak. Askar-askar kita kan memang dilatih untuk berperang. Tapi adakah bermakna askar-askar kita dilatih untuk bunuh orang tanpa sebab? Tak. Dilatih untuk berperang bila ada peperangan, permusuhan berlaku daripada mana-mana negara luar. Na'udzubillah, moga Allah Ta'ala selamatkan negara kita. Tapi kalau ada serangan berlaku, mereka balas serangan tu. Balas serangan tu. Jadi, kita kena faham dengan betul isu ni supaya tidak berlaku backfire kepada Islam. Ya? Okey. Jadi, falyuqatilhu. Halang dia lagi. Perangi dia. Maksud perangi itu halang betul-betul. Dahsyat lagi daripada yang awal. Fa innama huwa syaitan. Kerana dia tu syaitan. Kenapa? Dia syaitan. Syaitan. Dia manusia lah, kawan saya. Dia syaitan dari sudut mengganggu kamu dalam solat. Kerana yang mengganggu orang solat ni syaitan. Sebab dalam Quran ada sebut syaitan al-insi wal jin. Syaitan ni ada daripada kalangan manusia dan ada juga daripada kalangan jin. Okey. Kita tengok apa hukum tolak orang nak lalu depan kita. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan hukumnya adalah sunat. Hukumnya sunat, bahkan sunat muakkad. Sebahagian ulama mengatakan wajib. Mazhab Zahiri kata wajib, ini dipegang oleh Al-Imam Syaukani. Dia kata wajib. Jadi kalau tengok dalam hadis Nabi itu nampak memang Nabi suruh lah. Ya. Bahkan Nabi kata fala yada ahadan, jangan kamu tinggalkan seseorang yang nak lalu depan kamu melainkan kamu tahan. Tahan. Okey? Jadi kita tahan. Walaupun majoriti ulama kata sunat, seperti mana kata Imam An-Nawawi rahimahullah, tapi suruhan ini, arahan daripada Nabi SAW ni arahan yang betul-betul kuat lah. Nabi tak bagi orang lalu depan kita yang sedang salat ni. Cuma tak perlulah kita pakai senjata. Dan tak perlu ambil mana-mana alat yang boleh menyebabkan dia cedera ataupun terbunuh. Jangan. Itu kata
qadhiyat, dia kata tak wajib untuk kita perangi dia dengan tolak dia dengan senjata, jangan. Kerana ia boleh membahayakan dia. Boleh menyebabkan dia tercedera. Okey. Begitu juga para ulama membahaskan tentang orang yang tak ambil sutrah. Boleh tak dia tolak orang lain yang nak lalu depan dia? Sebab dalam hadis tadi kita baca, tengok dalam hadis tadi Nabi kata apa? Dalam hadis tadi Nabi kata, "Idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas." Apabila salah seorang daripada kamu solat menghadap ke sesuatu yang boleh menghalang dia daripada manusia lalu, tiba-tiba ada orang nak lalu, maka hendaklah ditolak orang yang nak lalu tu. Jadi dalam hadis yang kita baca ni, seolah-olah nak bagi tahu, kalau dia pakai sutrah baru dia boleh tolak orang yang nak lalu. Kalau dia tak pakai sutrah, macam mana? Para ulama berbeza pendapat. Pandangan yang pertama ialah pandangan yang mengatakan kalau dia tak pakai sutrah, maka dia tak layak untuk tolak orang nak lalu depan dia. Sebab apa? Sebab zahir hadis menunjukkan nak tolak orang yang lalu ni, dia mesti diikat dengan letak sutrah. Sama macam hadis tadi. Ini pandangan pertama. Ini membuktikan kalaulah kata dia tak letak sutrah, dia tak boleh nak tolak lah. Sebab dia sendiri cuai untuk meletakkan sutrah. Ini pandangan sebahagian ulama. Seperti Al-Imamul Khattabi, Al-Imamul Baghawi, Al-Imamul Nawawi, Ibnul Qayyim, Ibnu Hajar As-San'ani dan juga Syaukani dan selainnya. Bahkan Imam Nawawi ada menyatakan, sepakat ulama mengatakan, nak tolak hanya untuk orang yang letak sutrah. Tapi nak kata sepakat tu tak berapa tepat sangatlah. Nukilan Imam Nawawi itu mungkin berdasarkan kepada pengetahuan dia yang dia tak tahu ada orang lain yang berbeza pendapat dalam masalah ni. Sebaliknya kalau kita semak, sebenarnya ada pandangan yang berbeza dalam masalah ni. Itu pandangan kedua. Pandangan kedua kata, orang yang sedang salat, dia boleh untuk tolak siapa saja yang nak lalu depan dia. Sama ada dia letak sutrah pada awal ataupun tidak. Kenapa? Kerana ada di sana hadis yang menunjukkan orang yang salat ni boleh untuk tolak walaupun tak letak sutrah. Kerana tak disebut pun sutrah. Dalam hadis dalam hadis riwayat Imamul Bukhari, Imam Bukhari meriwayatkan yang mana Nabi SAW mengatakan, "Idza marra baina yaday ahadikum syai' wa huwa yusalli falyamna'hu." Apabila ada sesuatu yang nak lalu di hadapan salah seorang daripada kamu dalam keadaan dia salat, hendaklah ditahan. Fa in aba falyamna'hu. Kalau dia tak mau juga, dia melawan juga, tahan dia lagi. Fa in aba falyuqatilu. Kalau dia nak lalu juga, perangi dia. Fa inna ma huwa syaitan, kerana dia adalah syaitan. Jadi dalam hadis ni tak sebut pun pasal sutrah. Dalam hadis ni tak sebut pasal sutrah. Okey, baik. Jadi ada dua pandangan dalam masalah ini. Wallahu a'lam. Kalau saya tengok dalam isu ni nampak macam orang yang sedang salat dia boleh untuk tahan orang lain. Terutamanya kalau orang yang lalu tu boleh mengganggu kekhusyukan dia ketika mana dia salat. Okey. Kerana orang yang nak lalu depan orang lain pula, dia tak boleh lalu. Kan kita bincang tadi. Nak lalu depan orang salat, tetap tak boleh. Walaupun dia tak letak sutrah. Bila tak boleh nak lalu depan dia, maksudnya orang yang salat boleh tahan lah. Barulah seimbang pandangan tu. Takkanlah orang nak lalu tak boleh, tiba-tiba bila betul ada orang lalu, dia tak boleh tahan pula. Jadi, dalam isu ni, wallahu ta'ala a'lam, saya cenderung pada pendapat kedua lah. Boleh untuk orang yang sedang salat, untuk tahan orang yang nak lalu, walaupun dia tak letak sutrah, kerana ia boleh mengganggu kekhusyukan dia. Okey? Baik. Okay. Hadis nombor 110. An Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala aqbaltu rakiban ala himarin atan wa ana yawma idzin qad nahaztu al-ihtilam wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bin nasi bi Mina
ila ghairi jidar famarartu baina yaday ba'd as-saff fanazaltu faarsaltu al-atan tarta' wa dakhaltu fi as-saff falam yunkir dhalika alayya ahad. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia mengatakan saya datang dalam keadaan saya menunggang himarin atan. Himar keldai betina. Ya. Keldai betina wa ana yauma idzin, pada waktu tu saya ni qad nahastul ihtilam. Pada umur hampir-hampir nak sampai pada waktu baligh. Ulama beza pendapat ni. Ibn Abbas ni memang sahabat muda, cuma ulama beza pendapat. Dia ni waktu Nabi wafat umur dia berapa? Ada yang kata 10 tahun, ada yang kata 13 tahun, ada yang kata 15 tahun. Okey. Ada ulama beza pendapat. Tapi waktu ni dia kata waktu ni saya hampir-hampir nak baligh dah. Wa Rasulullah SAW yusalli bin nas. Nabi waktu tu sedang menjadi imam kepada manusia di Mina. Tapi Nabi salat tu tanpa jidah. Nabi salat tanpa menghadap apa-apa. Tak ada dinding, tak ada apa. Famarartu baina yaday ba'd as-saff. Nabi salat pada waktu tu kata Ibn Abbas tak menghadap dinding. Jadi famarartu baina yaday ba'd as-saff. Aku pun lalu di hadapan beberapa saf. Aku lalu di hadapan beberapa saf. Betul. Fanazaltu, kemudian aku turun. Fa arsaltu atan tarta. Kemudian aku biarkan himar tersebut, aku biarkan dia untuk dia makan apa-apa yang ada rumput-rumput tersebut. Wa dakhaltu fi saf, aku masuk dalam saf, falam yunkir dhalika alayya ahad. Tak ada seorang pun yang membantah perbuatan aku tersebut. Okey. Apa faedah yang kita boleh ambil daripada hadis ni? Yang pertama sekali, apa hukum sutrah? Tadi saya sebut dah, kita ni kalau nak salat kena ambil sutrah. Cuma apa hukumnya? Ulama berbeza pendapat. Sebahagian ulama seperti mazhab Hanbali, sebahagian Hanbali, Syaukani, Albani, dia mengatakan wajib ambil sutrah. Wajib ambil sutrah. Untuk siapa? Untuk imam dan untuk orang yang solat sendirian. Kena ada sutrah. Nah, wajib. Apa dalil mereka? Dalil mereka hadis daripada Ibnu Umar. Nabi SAW menyebutkan, Nabi SAW kata Ibnu Umar menyebutkan, Nabi ni apabila idza kana idza kharaja ila al-musalla amara bil hirbah fatud'u baina yaday. Nabi ni bila keluar je pergi musalla, Nabi akan minta sutrah hirbah, lembing ke tombak ke, Nabi akan jadikan sebagai sutrah, letak di depan dia bila dia nak salat. Hadis Bukhari dan Muslim. Jadi menunjukkan benda ni wajib lah. Tapi ada pandangan yang kedua, ni pandangan majoriti ulama, dia kata sutrah ni sunnah. Sebab apa sunnah? Sebab dalam hadis Ibn Abbas tadi kata Nabi salat tak menghadap dinding. Jadi tak ada sutrah lah. Tak ada sutrah. Tak menghadap dinding. Ya? Cuma perkataan tidak menghadap dinding ni, dia datang daripada jalur Malik. Imam Malik yang sebut. Perawi lain tak sebut. Tapi oleh kerana Imam Malik ni ingatan dia power kuat, maka Imam Bukhari terima. Imam Bukhari terima. Dan walaupun ada sebagai ulama tak setuju, dia kata tak menghadap dinding, tapi boleh jadi menghadap lembing, boleh jadi menghadap batu, boleh jadi menghadap pedang yang dicacapkan ke tanah. Kita kata kalau tengok pada konteks, memang Nabi salat tak menghadap sesuatu apa pun. Sebab kalau ada menghadap pedang, menghadap tombak, dah tentu Ibn Abbas akan sebut. Tapi Ibn Abbas kata Nabi tak menghadap dinding. Menunjukkan tak menghadap apa-apa lah. Kan, tak menghadap apa-apa yang bertentangan dengan dia. Dinding pun tak ada. Kalau ada pedang ke, tombak depan Nabi ke, tongkat yang dicacak ke, pasti Ibn Abbas sebut. Sebab biasanya manusia ni akan mention benda yang obvious. Jadi dia tak sebut. Maka Nabi tak menghadap apa-apalah menurut majoriti ulama. Tak menghadap sesuatu pun. Ini menunjukkan Nabi SAW solat pada waktu ni tak ada sutrah dia. Tak ada sutrah dia. Okey. Jadi ini pendapat yang tepatlah bagi saya. Ya? Iaitu mengambil sutrah ni adalah sunnah. Tidaklah wajib. Okey.
Cuma sekarang ni saya sebut tadi sunat untuk mengambil sutrah bagi imam dan orang yang salat bersendirian. Macam mana pula makmum? Macam mana pula makmum? Adakah makmum disunatkan juga untuk mengambil sutrah ataupun bagaimana? Okey. Sutrah bagi imam sunat. Sutrah bagi orang yang salat sendirian sunat. Tapi sutrah bagi makmum ada perbezaan pandangan di kalangan para ulama. Okey. Pandangan yang pertama dia kata sutrah bagi imam adalah sutrah bagi orang yang berada di belakangnya. Ini pandangan majoriti ulama lah. Pandangan majoriti ulama kata sutrah bagi imam, sutrah bagi orang di belakang. Maksudnya kalau imam tu dah ada sutrah, itulah sutrah bagi makmum semua. Sebab apa? Sebab dia kata itu sudah memadai. Dan makmum tidak disyariatkan untuk dia letak sesuatu di hadapan mereka sebagai sutrah. Melainkan imam dia je lah. Jadi kalau ada orang lalu ke apa-apa lalu di hadapan mereka dan tak lalu di hadapan imam, maka tak ada apa-apa. Ini berdasarkan pada hadis riwayat Ibn Abbas tadi. Bukan kalau dia lalu naik himar di hadapan makmum, di hadapan saf tadi, tak ada masalah. Kerana sutrah bagi makmum adalah sutrah imam dia. Ini adalah majoriti, ini adalah pandangan majoriti ulama. Okey. Dalam riwayat lain disebut iaitu riwayat Ahmad yang mana riwayat daripada Amr bin Shu'aib daripada ayahnya daripada datuknya, dia kata kami bersama dengan Rasulullah SAW di satu tempat yang namanya Saniyah Adzakhir. Tiba-tiba fahadaratis salah, masuk waktu salat, ya, fasalla ila jidar, Nabi salat menghadap ke dinding, fattakhadahu qiblah, Nabi jadikan dia tu ke arah kiblat, sutrahlah, wa nahnu khalfahu, dan kami berada di belakang mereka, di belakang Nabi SAW, kami semua di belakang Nabi. Faja'at buhmah, ada satu binatang datang, tamurru baina yaday, lalu di hadapan Nabi, fama zala yudari'uha, ya, hatta lasiqa batnuhu bil jidar. Nabi orang kata apa? Sekejap. Apa maksud yudari'uha? Saya lupa nak semak tadi. Sekejap. Nabi dekatkan dia kepada jidar tersebut, kepada apa? Kepada sutrah tersebut, sehingga dia, binatang tersebut pergi lekatkan perut dia ke arah jidar. Wa marrat min waraihi, kemudian dia pun beredar pergi ke belakang sutrah tersebut. Jadi sebab itu majoriti ulama kata makmum ni kalau apa-apa lalu depan dia tak ada masalah kalau dia solat di belakang imam. Imam tu yang punya sutrah, imam tu adalah sutrah bagi makmum. Ya, baik. Okey. Berapa jarak di antara orang yang nak salat dengan sutrah mereka? Dengan sutrah. Berapa jarak di antara orang yang salat tu dengan sutrahnya? Okey. Pandangan yang pertama kata 3 hasta. Tadi kita sebut dah tadi 3 hasta. Ini pandangan Al-Imam Syafi'i. Berdasarkan riwayat Al-Imam Al-Bukhari yang mana Nabi SAW kata para sahabat, hadis Bilal. Bilal kata Nabi SAW bila masuk ke Kaabah, Nabi salat, antara Nabi dan juga dinding Kaabah tu yang berada di hadapan Nabi tu hampir 3 hasta. Pandangan yang kedua, 1 laluan kambing.
laluan seekor kambing. Ini adalah pandangan Ibn Battal. Ada riwayat daripada Sahal bin Sa'ad dalam hadis Bukhari dan Muslim yang mana dia menyebutkan jarak di antara kana baina musalla Rasulullah SAW wa bainal jilal mamarusyah. Jarak di antara salat Nabi dan juga dinding yang Nabi menghadapnya adalah laluan seekor kambing. Pandangan yang ketiga kata 6 hasta. Pandangan keempat kata tak ada had. Okey. Jadi wallahu taala alam, pandangan pertama dan kedua tu ada kewajaran lah sebab dua-dua ada riwayat. 3 hasta ataupun sekadar boleh laluan kambing. Tapi yang pentingnya adalah sutrah ni dia jarak di antara kita berdiri dan juga kita nak sujud. Kita berdiri dan kita nak sujud. Berapa tinggi sutrah tu pula? Berapa tinggi dia? Dalam riwayat disebut kita ketika ditanya Aisyah radhiyallahu ditanya tentang berapa tinggi sutrah Nabi, Aisyah kata ka muakhiratir rahal. Apa itu muakhirah ar-rahal? Ni muakhirah ar-rahal. Sekejap Saya tunjuk kepada tuan-tuan muakhiratul rahal ialah seperti saya tak tahu dalam bahasa Melayu apa, tapi orang yang naik unta, orang yang naik unta dia ada kayu yang dia pegang. Belakang dia ada satu, depan dia ada satu. Dia macam tiang lah. Dia macam tiang yang mana itu disebut sebagai muakhirat ar-rahal. Sekejap. Saya nak tunjuk tak boleh pula. Kecil pula jadi gambar ni. Sekejap Kalau saya tunjuk kat sini boleh? Tak nampak tak? Sekejap. Dia macam kayu di atas tu. Ni muakhiratul rahal. Di atas unta tu, pelana tu ada kayu. Kayu tegak. Itulah dipanggil sebagai muakhiratul rahal. Jadi itulah sekurang-kurangnya tinggi sutrah. Itu sekurang-kurangnya lah. Tapi di sana ada riwayat yang menyebutkan kalau letak garisan pun boleh. Tapi riwayat tu tidak sahih. Letak garisan. Cuma fiqahnya diamal lah. Kalau ada benda yang tinggi, letak yang tinggi. Kalau tak ada, tidak menjadi masalah. Tidak menjadi masalah. Apa saja yang boleh difahami sebagai isyarat itu adalah jarak di antara dia salat supaya orang tak lalu di depan dia. Baik. Tebal dia pun tidak ada had, terpulang kepada kita lah. Boleh. Bahkan sebahagian fuqaha mengatakan tak ada masalah untuk menjadikan belakang orang sebagai sutrah. Kita masuklah masjid, kita tengok ada orang sedang duduk iktikaf, kita nak jadikan dia sebagai sutrah. Tak ada tempat lain dah. Semua tiang dah penuh umpamanya. Tak ada masalah, boleh. Ya, jangan pula dia pergi lari. Jangan pula dia pergi lari bila tengok orang salat dia lari. Sedangkan jarak tu cukup je. Maka tidak perlu. Ya. Wallahu taala alam, itu je yang boleh saya sampaikan. Insya-Allah kita sambung lagi bab sutrah ni. Ada lagi beberapa riwayat yang kita boleh bincangkan insya-Allah jika sampai pada waktunya. Ini pun dah 10:20 dah. Hampir sejam saya tengok, kalau ada soalan ataupun komentar saya lalukan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh dalam ibadah salat, iaitu dari berwudu, salat hingga salam, kita mengerjakan dengan mengikut kaedah dari beberapa mazhab kerana mengambil dalil yang paling kuat? Contoh mengambil pandangan dari mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Jazakallahu khairan. Wa antum fazakumullahu khair. Okey. Kalau kita mengambil pandangan yang berbeza itu disebabkan kita memang belajar, sungguh-sungguh belajar dan kita faham dan kita yakin itulah pandangan yang benar mengikut kehendak Allah dan Rasul, maka tidak menjadi masalah. Dibenarkan mengikut pandangan yang tepat di sisi ulama. Bahkan di dalam usul fiqh pun, di dalam pandangan usul fiqh pun, ulama usul fiqh ada yang berpandangan, dan inilah pandangan yang tepat, orang-orang yang bukan mujtahid ini tidak wajib pun beriltizam dengan satu mazhab. Bahkan sebenarnya dalam kehidupan kita pun macam tu juga, kita dah campur-campur dah. Umpamanya bab zakat, nisab kita ikut mazhab Syafi'i, tapi bila bab bayar kita ikut Hanafi, sorry. Kita ikut Hanafi, itu bayar pakai duit. Maka insya-Allah tidak menjadi masalah. Yang jadi masalah ni kalau kita tukar-tukar tu kerana ikut hawa nafsu kita. Ikut yang ni senang, kita ambil yang ni. Yang ni senang, kita ambil yang ni. Itu tak boleh lah. Kerana dia dah jadi bermain-main dalam hukum. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis larangan lalu depan orang salat tu maksudnya kita tak boleh lalu depan imam je ke ataupun makmum sekali? Jazakallah khairan. Ni saya dah jawab tadi. Depan makmum tak ada masalah, depan imam tak boleh. Kerana sutrah bagi makmum adalah sutrah imam dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry lari tajuk dan soalan agak panjang. Apabila orang nak buat dosa tapi tak jadi sebab ada halangan, tapi dia berazam sungguhlah. Contoh dia nak minum arak tapi kedai tutup, dia pusing satu kampung cari tak jumpa. Jadi dia tak dapat minum. Yang saya nak tanya, kadar dosa dia sama tak? Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan dia al-qatil wal maqtulu finnar. Al-qatil wal maqtul finnar. Tapi adakah kadar dia sama ataupun tak sama, itu Allah Subhanahu Wa Taala saja yang tahu. Cuma apabila dia berazam sungguh dan dia tak jadi buat bukan kerana takwa daripada Allah, tapi kerana halangan luar yang menyebabkan dia tak jadi buat, maka dosanya telah tercatat. Al-qatil wal maqtul finnar. Nabi kata, dua orang Muslim apabila bergaduh sehingga berbunuh-bunuh, yang dibunuh dalam neraka, yang membunuh pun dalam neraka. Tu sahabat tanya, yang dibunuh pasal dalam neraka pula? Dia bersungguh, berusaha betul-betul nak bunuh kawan Muslim dia yang lain tadi. Cuma dia tak sempat sebab dia dibunuh dulu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana kalau orang saf tamu batal solat dan nak keluar saf? Bukankah perlu lintas depan orang solat? Ni saya dah jawab tadi. Depan makmum tak ada jadi masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Garisan saf dalam masjid ataupun surau tu adakah dikira satu sutrah juga? Ada dalam hadis, tapi hadis tu tak kuat yang mengatakan garisan. Kalau tak ada apa-apa nak diletakkan di hadapan orang yang salat, hendaklah digariskan, nak tunjuk kat orang. Cuma garis tu ada beza sikit lah. Ada yang kata garis lurus, ada yang kata garis melengkung, ada yang kata garis lurus daripada kaki sampai ke depan. Ada khilaf di kalangan para ulama, tetapi ia adalah riwayat yang dhaif. Cuma fiqahnya diamalkan. Jadi kalau tak ada apa-apa sangat, tiang semua dah diambil oleh orang untuk orang salat, rak-rak semua dah diambil, dinding-dinding semua dah penuh, jadi kita boleh jadikan garisan itu sebagai sutrah kita, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada banyak bacaan dalam sujud dan rukuk. Soalannya, bolehkah membaca lebih daripada satu bacaan dalam satu sujud atau rukuk? Tak ada masalah, dibenarkan menurut majoriti ulama. Dan kalau boleh kita pelbagaikan. Salam Dr. Waalaikumsalam. Berkenaan polemik isu hadis 40, mengapa hadis nombor 8 dikatakan tidak membawa kepada perpaduan? Antara belajar Quran dan hadis 40, mana yang paling utama? Membaca Al-Quran, tadabbur Al-Quran tidak akan mungkin tanpa membaca hadis. Ya, Quran ni penting. Dan nak memahami Quran, kena rujuklah hadis. Kerana orang yang paling faham Quran ni hadis Nabi, ya. Jadi nak tahu Nabi faham Quran, kena rujuk hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itu banyak tafsir bil ma'thur ni.
Kan banyak tafsir bil ma'thur. Ibnu Katsir ada tulis kitab tafsirnya, Al-Imam Qurtubi ada tulis kitab tafsirnya. Jadi kena faham lah. Jadi hadis 40 ni sebenarnya hadis yang ringkas. Kenapa hadis nombor 8 tu dikatakan tidak membawa kepada perpaduan? Kena tengok siapa yang syarah. Kalau orang yang syarah pun jenis tak faham, susah. Sedangkan hadis tu menunjukkan bahawasanya Islam itu bersifat realistik, nak mempertahankan diri, nak mempertahankan agama, nak mempertahankan negara daripada diperangi. Itu adalah satu yang realistik. Mana negara dalam dunia ni yang tidak ada sistem pertahanan dia, yang tak ada polis, yang tak ada tentera? Sukar kita nak cari. Adakah negara itu menggalakkan perpecahan? Tak. Mempertahankan diri bukan perpecahan, tetapi bersedia. Ini masalahnya bila mana orang yang bukan Islam duduk dalam negara Islam tapi sedikit pun tidak ada minat untuk kenal apakah itu Islam. Kenal apa itu Islam. Islam suruh memuliakan tetamu. Islam suruh memuliakan jiran. Adakah ini bukan perpaduan? Ini perpaduan. Tapi bila masuk tentang hadis-hadis peperangan, terus kata Islam menggalakkan keganasan. Tak betul. You tengok betul-betul dulu. You jangan dengar daripada orang-orang yang menggalakkan keganasan. Yang menggalakkan keganasan ni tak sampai 1% pun daripada bilangan orang Islam yang ada dalam dunia ni. Kalaulah betul lah ISIS tu betul-betul pengganas, saya pun ragu, tak tahu siapa di belakangnya. Tapi kita tahu kita tak setuju. Kita mengutuk apa yang mereka lakukan. Keganasan-keganasan yang tidak berdisiplin yang mereka lakukan, kita membantahnya. Tetapi kalau betul ISIS tu pengganas, bukan ditaja oleh mana-mana barat dan sebagainya, dia tidak sampai 1% pun daripada bilangan jumlah orang Islam yang ada dalam dunia ni. Orang bukan Islam boleh duduk dalam kampung orang Islam dengan aman tanpa diganggu. Bahkan orang bukan Islam boleh kaya duduk dalam negara Islam ni. Duduk dalam kampung orang Melayu, duduk dalam kampung orang Islam, boleh jadi kaya pun. Tak berlaku dalam negara ini mana-mana orang bukan Islam apabila berniaga diboikot hanya kerana agama dia. Tiba-tiba ada orang-orang bukan Islam, bukan semua, tapi ada sebahagian daripada mereka cuba untuk menangguk di air yang keruh dengan mengatakan, dalam hadis 40 ni ada sumber-sumber keganasan. Dia dapat daripada mana idea ni? Jadi sebab itu, benda seperti ini adalah benda yang sepatutnya tak berlaku. Dalam isu ni saya nampak umat Islam kena bersatu. Kerajaan pun kena tegas. Ambil tindakan pada orang yang nak timbulkan kekeliruan dan nak menuduh Islam seolah-olah agama pengganas. Bertahun orang bukan Islam duduk dalam negara ni. Bahkan ratusan tahun mereka duduk dalam negara ni. Mereka tak pernah dibunuh kerana agama pun. Jadi, saya tak tahulah. Wallahualam. Okey. Okey tuan-tuan, insya-Allah itu saja yang saya boleh jawab, yang saya mampu jawab. Insya-Allah jika ada kesempatan yang lain kita bertemu lagi. Saya mohon maaf terkasar bahasa tersilap kata. Mohon maaf kalau ada soalan-soalan yang saya tak sempat nak jawab. Kita jumpa di lain masa. Terima kasih kepada Nur Islam Academy yang telah menganjurkan kuliah pada malam ini. Terima kasih pada semua yang hadir. Alhamdulillah ramai juga pada malam ni. InsyaAllah kita berjumpa di lain masa. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.